Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Bisyafatin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina wa ummahatina wa mahawa anbiya wal awliya wa syuhada wa sadiqin wa ila syahiril malaikati muqarrabin wal ghaib, ibu bapa kita, isteri, suami, anak-anak kita, cucu-cucu kita, nenek moyang keturunan kita, semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, semua sekian alam yang Allah wujudkan, Allah jadikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, sifat ihsan, iman, Islam dan juga ma'rifat Allah. Dan nikmat yang paling besar iaitu Allah mengurniakan kepada kita ini nikmat hidup, di mana hidup itu kita mengetahui adalah menceritakan Allah yang maha hidup dan cerita-cerita kisah-kisah yang Allah nak tajalikan untuk menyatakan dirinya yang esa, dirinya yang ada, yang tunggal. Sungguh pun Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sekalian alam ini termasuk diri kita. Cukup Allah Subhanahu wa taala itu memuji dirinya sendiri. Jadi Allah menjadikan kita, bukanlah tujuan dia untuk kita ni merasakan bahawa kita ada dan kita yang memuji kepada Allah. Tetapi tidak lain hanyalah mengabdi, iaitu dialah sebenarnya nak menyatakan dirinya. Dan sekalian alam yang dijadikan tak lain juga kita akan menyaksikan bahawasanya dialah tunggal esa, dirinya lah untuk menyatakan dirinya. Sekalian banyak yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan, jadikan. Jadi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala jadikan termasuk diri kita, ya, baik yang apa yang kita lihat besar maupun yang kecil yang kita tak dapat lihat dengan mata, semuanya adalah Allah lah penciptanya. Jadi tak ada dalam sekian alam ini penciptanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tak lain, Allah nak menceritakan tentang dirinya sendiri. Jadi apa pun yang kita lihat, menang atau kalah, tinggi atau rendah, hina atau mulia, syurga atau neraka, panas ataupun sejuk, siang ataupun malam, semua berlawanan ada dua. Kerana Allah menjadikan itu untuk menyatakan dirinya. Baik yang kita nampak buruk,
Walaupun buruk itu tetap juga Allah menjadikan buruk. Seperti juga neraka. Mengapa kita memprotes? Mengapa ya Allah kau jadikan neraka? Tidak. Allah Maha Bijaksana tidak memerlukan kepada kita untuk dia menciptakan apa pun yang daripada dulu sampai sekarang dan akan datang. Allah menciptakan, Allah tak memerlukan kepada kita untuk meminta pendapat. Tetapi sejak daripada awal hingga akhir, zahir dan batin, Allah menciptakan dengan kebijaksanaan Allah. Allah menciptakan neraka dengan kebijaksanaan. Juga syurga dengan kebijaksanaan. Jadi kita duduklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk antara kedua yang Allah jadikan berlawanan itu. Kalau kita dalam hidup kita rasa kita nak menang aja, kita tak kalah, mana itu menunjukkan kita tidak faham. Dalam kehidupan ini ada menang, ada kalah. Jadi jangan duduk antara menang dan kalah. Kita duduk dengan penciptanya tadi. Dia yang akan menceritakan menang ataukah kalah. Jadi kita yang risaunya bila kita tak duduk dengan Allah. Kita dapat menang pun kita takkan puas. Kita kalah apatah lagi. Jadi hidup kita perlu duduk dengan Allah tenang setenang-tenangnya. Dan dia yang akan menguruskan segala al-ehwal, cerita-cerita yang nak ditajalikan dalam kehidupan kita. Bukan kita. Bila kita tak mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah ini, maka kita akan memandang sesuatu keakuan diri yang kita lakukan itu biasa. Dan kita tak rasakan itu kesalahan yang besar. Kerana kita biasa orang-orang yang bila dia tidak mempelajari kenal diri, kenal Allah. Padahal awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama tu kenal Allah. Tetapi dia tidak mempedulikan untuk pelajaran yang paling penting ni tadi. Lalu dia terus beramal dan mengambil ilmu-ilmu yang tidak diambil ilmu-ilmu yang awal. Ilmu yang makna pengenalan pada Allah, penyaksian benar-benar, mengetahui, meyakini, mengimani itu. Mereka itu tidak, mereka hanya menyebut tapi tidak mengimani dan juga meyakini dalam kehidupannya. Dia tidak nampak benar-benar Allah tu berkuasa atas segala, wa huwa bikulli syai'in qadir. Segala-galanya Allah lah, kekuatan tu adalah Allah. Allah lah menguasai sekalian alam ini. Wa huwa bikulli syai'in qadir. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia meliputi segala ilmu-ilmu pengetahuannya. Jadi ini yang kita harus faham. Kalau kita masih lagi berada di peringkat iaitu tidak kita mau mengenal diri, mengenal Allah, kita terus beramal, maka amal-amal kita ini, kata Allah, kita amal-amal yang mensekutukan Allah. Tapi minta maaf, bila kita tak belajar, kita takkan rasa kita mensekutukan Allah. Kerana peringkat orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, dia tahu mensekutukan Allah itu adalah menyembah kepada selain Allah, iaitu arca-arca, batu-batu, kayu-kayu, berhala-berhala itu tadi, dibuat pada itu dia menyembah. Bagi dia itu kesyirikan. Dia tak nampak kesyirikan yang paling bahaya. Kalau kesyirikan yang kita lakukan, kita menyembah berhala, kita menyembah arca-arca, patung daripada batu, daripada emas, daripada apa saja pun, daripada kayu, itu orang akan tegur sebab orang nampak kesyirikan itu. Dan kita pun tak akan buat. Tapi yang bahayanya, kesyirikan yang tersembunyi, iaitu keakuan diri kita menyembah hawa nafsu kita sendiri. Maka tu diutus Nabi Muhammad SAW di tempat kawasan yang paling buruk perangai. Kalau jahil tak apa lagi, minum arak, berzina, itu jahil aja. Kalau jahiliyah, Nabi diutus manusia yang langsung akhlaknya teruk di zaman tu, banyakkan 99% rosak, adalah jahiliyah. Dia bukan minum arak, mandi arak, pesta arak. Tu tadi. Pesta lah apa ni, melakukan zina, beramai-ramai, telanjang apa semua, keliling Kaabah, perangai buruk jahili. Rasulullah diutus
di tempat itu. Jadi mereka ni kata penyembahan mereka adalah penyembahan yang bernama emas, patung emas bernama Lata, Uzza, Mana. Yang kaya emas lah, yang bawah sikit kaya perak, ada yang buat tembaga, ada yang buat pada besi, ada yang buat pada tepung pun ada. Tadi ini semua adalah kaum jahiliyah. Jadi Rasulullah diutus di situ, tidak dia hancurkan dulu patung-patung, dia tak hancurkan patung-patung dulu. Kerana dia tahu siapa yang membuat patung tu tak bersalah. Siapa yang membuat patung tu adalah hawa nafsu manusia. Jadi hawa manusia tu perlu diakhlakkan. Jadi Rasulullah SAW datang nak memperbaiki akhlak buruk manusia di zaman kaum jahiliyah. Teruknya Nabi Muhammad SAW menghadapinya. Kerana dia dah terlalu lama menyembah kepada hawa nafsu keakuan dirinya. Maka tu dia ciptakan patung-patung yang tu tadi. Dia buat persembahan-persembahan. 360 berhala ada di dalam Kaabah di waktu tu. Disimpan di dalam tu. Jadi Rasulullah SAW tak suruh Rasulullah SAW perbaiki akhlak dulu. Kerana manusia tu akhlak dia yang menyebabkan. Jadi kembali bila Rasulullah kata akan jadi begitu balik. Jadi berhala-berhala yang pada umatku, kata Nabi, aku risau. Bukan patung tu tadi. Bukan patung tu. Tetapi berhala-berhala tu adalah keinginan, hawa nafsu keakuan diri kita berhalakan. Kemudian akan timbullah kepada emas ataupun harta, wanita dan juga kedudukan. Ini penyembahan umatku. Punca dia, engkau ada rasa menyembah hawa nafsu keakuan diri. Maka akan keluarlah. Engkau nakkan harta, kau akan nakkan kepada wanita, kau nakkan kedudukan, berebut-rebut, sanggup berbuat bermacam-macam lagi perkara-perkara yang maksiat-maksiat yang lain puncanya. Puncanya adalah keakuan diri, hawa nafsu tu ingin ditinggikan, nak dinaikkan hawa. Sedangkan Allah mengajar kepada kita, Nabi Muhammad SAW menunjuk kepada kita, sahabat-sahabat wali Allah menunjukkan kepada kita jalan yang benar, iaitu buangkan keakuan diri. La ilaha illallah. Buangkan berhala yang paling berat, iaitu akuan diri, hawa nafsu. Perangi perang yang paling besar ni tadi. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita kembali. Kerana kita dah kembali lupa peperangan yang lebih besar. Kita menganggap tu tadi, bila ada keakuan diri, kita lupa peperangan. Akan datanglah mereka ini umatku berlomba-lomba mengejar kepada harta, berlomba-lomba mengejar kepada kedudukan. Nak pemerintah ni, nak sanggup buat macam-macam. Nakkan wanita, sanggup. Keluarlah berbagai-bagai cara-cara yang menyatakan bahawa kita telah kufur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Puncanya kita jahil tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila kita jahil, dipertunjukkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi kita mengolok-olokkan, kita mempersenda-sendakan. Maka Allah utus, selepas Nabi SAW tidak ada lagi Nabi, maka Allah utus al-ulama, wali-wali Allah, pembimbing rohani, mursyid, untuk supaya kita tidak ada alasan, tidak ada orang yang nak menegur kita. Pasal kita tak nampak sekian alam ni menyatakan Allah, kita tak nampak, kita buat dek. Sekarang Allah hantar pula manusia macam kita juga. Seperti mana dia hantar Nabi, tapi Nabi dah tutup, dia hantar pengganti Nabi nak ingatkan kita. Punya sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita olok-olokkan para mursyid, para wali Allah, para orang-orang arifin billah. Kita olok-olokkan, buat buta, buat tak nampak, buat macam dia tak perlulah. Sebab kita kita kata ni lagi penting ni, ini kita gitu. Maka itu kita tak nampak kita telah melakukan kesyirikan yang besar. Besar bukan kecil. Sebab apa? Kesyirikan yang besar, ada kecil ada besar. Pasal yang besar tu
engkau buat tu dosa yang paling besar. Besar mana pun kalau kita menyesal tak apa. Tapi dosa yang besar kita buat tak tahu. Walau kecil tapi kita buat tak tahu. Jangan pandang kecil atau besar syirik ataupun dosa, tetapi pandang dengan siapa kita buat, tak malu kita. Maka itulah kita kena mengaji, mengenal diri, mengenal Allah supaya dapat rasa kemanisan berkehidupan dengan Allah. Bukan tujuan dia untuk menyeksa kita, menyusahkan kita. Tetapi sebenarnya kitalah keadaan kita sekarang ini bila berada di dalam kembali kepada jahiliyah balik. Kita mengutamakan hawa nafsu kita. Kita kata lillahi ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi. Kemain depan Allah tu tadi bercakap. Belakang Allah selepas solat membohong. Ataupun kita mengatakan itu, kita bukannya mengatakan dengan hati qalbun kita. Kita hanya mengatakan dengan suara aja. Kita ni solat dalam keadaan munafik, iaitu menipu Allah. Sebenarnya bukan kita menipu Allah, kita menipu diri kita sendiri. Allah tu tahu. Jadi jangan rasa macam Allah tak tahu, jangan. Allah dia tahu apa saja pun. Yang apa nak kita lakukan semuanya Allah tak tahu. Menyesallah kita. Maka itu kita kena belajar mengenal diri, mengenal Allah. Supaya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya ada rasa malu dengan Allah. Supaya ada rasa cinta, harapan. Mengharapkan benar-benar pertolongan Allah. Mengundang betul-betul pertolongan Allah. Bila kita belajar mengenal diri, mengenal Allah, maka kita rasa benar-benar kita tak ada daya upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu benar-benar kita mengatakan tak ada daya upaya dah. Kita dah kenal itu. Bila dah kenal, kita mengharapkan benar-benar pengharapan kita. Kita harapkan pertolongan Allah betul-betul sentiasa. Kita tak merasa pun, sedetik pun kita memiliki kekuasaan, memiliki kehendak, memiliki apa pun, kita tak ada memiliki apa-apa. Itu makna la haula wala quwata illa billahil azim. Makna kita serahkan semua. Kita tak punya. Bila kita dah serahkan kepada Allah betul-betul dengan kefahaman yang Allah bagi, maka kita mengundang pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bau betul-betul. Kita betul-betul mengatakan engkaulah ya Allah, engkaulah ya Allah, tak ada lain, engkaulah yang kami harapkan supaya mengolahkan diri kita ni, apa saja cerita-cerita yang Allah nak tajalikan, kita ngikut saja. Sebab kita tak ada daya upaya. Tapi kalau kita tak mengaji ni, kita rasa kita boleh buat ini, kita boleh buat ni, kita bagi orang makan ni, kita sedekah, kita rasa kita. Maka itulah nanti akan datang bila dia dah bagi macam-macam, kita mula ngungkit-ngungkit apa nak dibalaskan. Sebab kita kata kita yang buat. Maka itu kita akan mengharapkan balasan, imbalan. Maka bila kita mengharapkan imbalan, ataupun kita nakkan upah apa yang telah kita lakukan, maka Allah akan bagi kita di dunia. Kita jangan menyesal kita tidak dapat rasakan Allah, kemanisan beribadah pada Allah. Rugi tak? Rugi. Sebab manusia yang rugi, dia tidak dapat mengesakan Allah. Sedangkan hala tujuan kita la ilaha illallah, mengesakan Allah, merasakan benar-benar yang hidup hanya Allah. Mengapa kita mengaku kita yang melakukan ibadah ni, ibadah tu? Lakukan boleh, tapi jangan mengakui. Sebab kita yang diperlakukan oleh Allah. Bukan kita melakukan. Bukan kita melakukan solat, tapi Allah yang memperlakukan solat kita. Faham betul-betul? Kalau dalam solat kita rasa kita yang melakukan, maka kita telah mensekutukan Allah. Kita rasa kita menyembah pada Allah. Itu bukan menyembah pada Allah. Itu mengakui bahawa kita menyembah Allah tu adalah ada dua.
Maka kita perlu ingat dia yang mempelakukan, dia yang mengabdikan dirinya sendiri kerana aku tidak ada, hidupku tak ada, kudratku tak ada, kehendakku tak ada. Itu semuanya baru betul wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Itu maksudnya. Bukan tak buat tapi jangan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang kebanyakan bila kita lihat mereka ini tak mengaji kenal diri, kenal Allah. Padahal ini yang Rasulullah SAW ajarkan dulu 13 tahun kepada umat dia di zaman Rasulullah SAW. Dan juga kepada kita semua. 13 tahun tauhid. Sampai dinding zat tauhid Rasulullah SAW ajarkan. Sampai betul-betul memiliki. Ada tu Allah. Kita tak memiliki. Yang memiliki tu hanyalah Allah. Kalau kita rasa kita memiliki hidup, kita dah telah merasakan kita ni ada dua. Kita ada, Allah pun ada. Sedangkan makna sejati kalimah yang betul-betul kalimah sakti adalah tak ada. Jangan diubah lagi. Jangan diubah pengetahuan kita ni tidak ada. Dan bukanlah bila kita tak ada, kita mengaku kita Tuhan. Tapi semuanya menyatakan yang ada ini menyatakan Allah. Jelas. Ini tidak boleh diragukan lagi. Apa pun yang Allah jadikan, semua tak lain menyatakan keesaan ketunggalan Allah. Bukan banyak yang Allah jadikan untuk menyatakan banyak. Tak, semua itu banyak cerita-cerita yang Maha Esa untuk menyatakan dialah menciptakan segala-gala. Bukan tujuannya kita tengok macam-macam tu kita jadi serabut, tak. Kita tetap nampak satu, iaitu dialah yang mentajalikan cerita-cerita, kisah-kisah daripada Nur Muhammad sampai kepada kita, sampai nanti penghabisan masuk syurga, masuk neraka, selesai semua fasa sampai fasa 6, semua selesai. Itu menyatakan cerita-cerita, kisah-kisah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita sampai kepada ala tujuan sebenar, maka kita akan diberi faham oleh Allah, maka baru kita tahu sekalian alam yang kita lihat tak lain adalah cerita dia, kisah-kisah dia. Jadi semuanya kita tahu mengesakan Allah. Semuanya darjatnya salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kita memberi salam itu kepada orang soleh itu adalah semua ni yang Allah jadikan di 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Semuanya Allah Ta'ala kata berzikir. Cuma lagi kita tak tahu cara zikir masing-masing. Kita masih nampak lagi ada ke iblis tu berzikir ke? Si Ajis ni kau tak tahu cara dia. Cara kita berzikir, malaikat berzikir pun tak sama. Ada yang zikir dia zahirkan. Ada yang zikir kita tak dengar. Ada yang lebih halus lagi, ketaatan. Malaikat pikul aja aras tu. Walaupun dia tak keluarkan zikir, kita tak dengar, dia pikul. Ketaatan tu adalah zikir yang khafi, yang lebih halus, ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah, zikir yang paling tinggi. Sentiasa kita tak merasa keakuan diri kita, itu zikir yang paling tinggi. Kalau kau zikir yang kau kata paling tinggi, tapi kau rasa ada keakuan diri, itu tetap zikir yang boleh. Tetap juga itu bukan kategori zikir yang Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka zikir yang paling tinggi, ketaatan hingga engkau tak merasa ada diri engkau, dan yang kau sebut tu anzikirlah, engkau lah yang mengingat dirimu, ya Allah. Itu nak dipaham betul-betul. Dihadamkan betul-betul dalam kehidupan kita. Jangan lagi merasa ada keakuan diri kita. Setelah kita mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah, Allah dah perkenalkan diri Allah kepada kita, maka kita ini dipanggil oleh Allah kekasih-kekasih dia. Kekasih-kekasihku. Kerana dia dah tak ada lagi rasa keakuan diri dia. Aku dah meleburkan
Aku telah memberi rezeki fana pada dia. Maka dia, apa pun keadaan dia, an zikrillah, tak pernah dilalaikan. Rijalul la tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Mereka ini tidak dibelalaikan tijarah, berniaga ke apa pun, kadang gempa bumi nak jadi apa pun, malaikat maut datang ke apa pun, dia bersedia dah. Dia sentiasa Allah yang mengingat diri Allah. Mereka ni sentiasa tu, semalam dikatakan innal awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tetap juga tak ada rasa khaufun, takut kepada siapa pun. Walahum yahzanun. Maknanya mereka tidak ada khawatir lagi dah. Kalaupun ada kekhawatiran, dia dah ada macam nak rasa ada keakuan diri, itu dia. Dia di situ letak. Yang lain-lain dia tak ada khawatir, dia tak risau apa pun. Yang lain dia dah dapat menguasai, sebab Allah telah warzuqnil fana'a anni, telah mengurniakan kepada dia rezeki fana. Kita nampak macam dia tak berzikir, main bola, main hoki, main tak kira lah. Tetapi sebenarnya dalam diri dia tu tadi, sentiasa rasa masa dia pukul, bukan dia berlari tu, dia tak rasa dia. Ini Allah dah kurniakan orang macam ni. Kita tak payahlah suka, kau berzikirlah, kau ni senyap. Tak payah. Orang begini dia sentiasa dalam zikir hafi, balahal zikir yang lebih halus daripada zikir hafi lagi. Iaitu tak ada keakuan diri. Tu tadi. Engkau berzikir, masih lagi engkau merasa engkau berzikir. Masih tak lepas lagi. Sebab engkau rasa engkau berzikir. Padahal yang berzikir, yang mengingat Allah tu, dia dah duduk di situ. Dia tak ada lagi rasa keakuan diri. Dia rasa Allah je. Dia tak nampak lain. Dia bercampur masyarakat juga. Dia pergi ke pasar juga. Dia pergi ke mana-mana. Tapi lain dalaman dia an zikrillah. Dia sentiasa Allah. Dia Allah. Dia penglihatan, dia nampak apa pun. Dia dengar apa pun, dia berjalan, dia semua dia Allah. Dia dah tak, semua ni apa perniagaan dia tak boleh lalaikan dia. Dia dah Allah Ta'ala anugerahkan gitu. Ini anugerah daripada Allah kerana Allah telah mengurniakan dia. Jadi dia kalau pandang musabab, dia takkan cari sebab musabab. Memang kalau kita pandang musabab, dia ni puasa, dia ni berzikir, dia keluarkan duit semua, tak ada. Dia nampak tu kelakuan tu dilakukan betul. Dia buat macam-macam kesusahan, buat gini, latihan ni, jumpa guru ni. Memang betul, tapi dia tidak bersandar musabab. Dia tetap mengatakan Allah lah yang mengaturnya. Bukan aku boleh buat ni kerana aku belajar dengan guru mursyid. Memang betul, tapi dia betul mengikuti cara zahiriah, tapi tetap dia berpegang teguh bila-bila pun tetap Allah lah yang berkehendak untuk dia dapat tu. Jadi dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab pun boleh menyebabkan kita syirikkan. Sebab aku belajar dengan guru ni, tu pun melakukan satu kesalahan juga. Tapi bagi para orang wali Allah, arif billah, dia memang betul dia belajar, guru teruk dia punya cara belajar memang, tapi dia tetap tak bersandar kepada sebab-musabab. Dia tetap Allah dah atur aku bagi, tak ada pun rasa keakuan dirinya. Fahami betul-betul. Ini sesuatu bentuk kesucian. Kerana bila kesucian, tanda kesucian itu bila tak ada rasa lagi keakuan diri. Memelihara amalan-amalan istiqamah untuk kita lakukan itu agak mudah. Memang susah, tapi agak mudah. Tetapi nak menjaga kesucian ni susah. Perlu kita betul-betul kenal diri, kenal Allah. Baru boleh kita menjaga kesucian. Apa tu menjaga kesucian? Tak mau lagi dah ada keakuan diri. Ada keakuan diri, kita lakukan ibadah 60 tahun, tapi ada keakuan diri, tu tak kesucian. Jadi Allah menerima, Allah tu subhanallah maha suci, dia mahu menerima kepada hambanya yang suci juga. Ikhlas, murni, tidak ada kepura-puraan, jujur.
suci, murni. Ya, Allah terima. Apa tandanya? Tak ada keakuan dirilah. Tapi kalau tak mengaji, payahlah. Kita buat ni, buat tu, buat ni. Kita bersandar kepada apa yang kita sebab aku telah buat ni. Itulah menunjukkan pahit hidup kau tu. Rosak hidup kau tu tadi. Kerana engkau buat sesuatu tu bukan lillahi ta'ala, bukan kerana billah, bukan kerana demi wajah Allah, tetapi engkau memandang engkau lagi, kerana engkau tidak dapat memiliki Allah, engkau tak dapat mengenal Allah, maka tu engkau masih lagi hendakkan sesuatu untuk diri engkau. Menunjukkan engkau itu tak hasbunallah wa ni'mal wakil. Engkau tak betul-betul cukup Allah. Engkau masih lagi bergantung pada akuan dirimu yang membawa kamu kepada kesyirikan. Ada dua. Maknanya engkau ada, Allah pun ada. Engkau rasakan dua tu pun satu kesyirikan. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ada. Tapi kalau orang tak mengaji kenal diri, kenal Allah ni, mereka tidak akan perasan. Mereka tidak akan, walaupun dia beramal 100 tahun, walaupun dia ilmu dia, PhD dia ada 20, bidang agama ada 30, apa, dia pergi banyak jumpa orang-orang alim, dia paling banyak ilmu, tetap juga Allah pandang dalaman dia. Dalaman dia masih ada akuan diri. Dalam dia tu ada lagi, masih ada rosak. Maka semua akan rosak. Tak kira amalan dia banyak, ilmu dia banyak. Macam iblis. Amalan iblis lagi banyak. Ratus ribu juta tahun beramal. Menyembah Allah Ta'ala, taat pada Allah. Kan? Tiba masanya ilmu dia banyak, Allah bagi dia, hingga semua malaikat minta pada doa pada dia. Dan Allah nak tunjukkan, jangan bergantung kepada amalan kau yang banyak ratus juta tahun dan juga ilmumu yang banyak, tapi bergantunglah kepada Allah. Tu Allah nak ajar kita. Bukan kita salahkan iblis, tapi Allah nak ajar kita supaya jangan sekali-kali bila engkau banyak amal, engkau rasa engkau. Tu kerana siapa yang memberi kekuatan kepada engkau? Iblis. Yang kalau kiranya engkau mengaku engkau banyak beramal. Dan siapa yang bagi engkau ilmu itu? Sedangkan engkau nak mengungkit-ungkit bahawa engkau ilmu banyak, di hadapan siapa? Dan engkau mengatakan engkau banyak amal, siapa yang memberi di hadapan siapa? Makna itu sebabnya kita belajar kenal diri, kenal Allah. Maka tak berani kita nak mengatakan aku berdiri solat ni. Aku yang berdiri solat. Aku ni bukan aku, tapi engkaulah yang mendirikan aku, ya Allah. Gitu. Dalam solat tu kita rasakan Allah yang mendirikan kita. Dan rasa tu sendiri, dia yang bagi kita rasa sebenarnya dialah yang asyik pada dirinya sendiri. Di situ baru kita faham, ya Allah, banyak benar dah aku melakukan kesyirikan. Mengaku akulah yang Tuhan, akulah yang menyembah engkau. Aku menyembah engkau, itu menunjukkan aku ni ada kuasa. Kita ni ada kuasa. Salah tak? Salah. Aku hidup. Aku hidup. Salah juga lah, hayun. Aku tidak ada hidup. Yang hidup ni menyatakan yang hidup kita tak ada hidup. Jangan mengaku-ngaku kita hidup. Itu dah dipecahkan. La ilaha illallah. La hayun. La alimun. Aku jangan mengaku-ngaku aku yang berilmu. Susah ni kalau tak mengaji ni, ya Allah. Tak mengaji, orang kata kalau tak mengaji tak sahur, hancur amalan kita. Rosak, ibarat macam berdebu habis amalan kita. Sampai di hadapan Allah tak ada apa yang kita buat amalan pun. Sebab apa? Engkau mengaku-ngaku dan kau minta imbalan, Allah dah bagi imbalan tu di dunia, jangan kau minta. Ruginya engkau tak dapat hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat. Kerana apa? Kerana engkau masih mengharapkan dalam amalan kau imbalan. Maka itu engkau tidak merasakan pertemuan dengan Allah. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ada. Jangan takut pula nak melakukan amalan. Si Aziz kata buat amalan pun syirik, tak buat pun salah. Baik tak usah buat, jangan.
Bukan Allah tak bagi beramal. Beramal, jangan rasa engkau yang melakukan amal. Yang melakukan amal itu adalah Allah. Yang mengabdikan kepada Allah itu bukan engkau, tapi Allah. Allah yang memperlakukan engkau, bukan engkau memperlakukannya. Faham betul? Kalau engkau rasa engkau yang memperlakukan hidup engkau, maka engkau telah melakukan kesyirikan. Sebab Allah bagi kudrat kepada engkau, kau rasa engkau boleh melakukan. Aku olahkan orang-orang ahli sufi, orang-orang ahli tasawuf, orang-orang ahli arifin billah, orang-orang wali-waliullah, orang-orang para rasul, para nabi, para orang-orang siddiq, orang soleh. Mereka ini semuanya memahami bahawasanya mereka sentiasa beribadah, merasakan kelazatan beribadah tu dengan Allah, kemanisan tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka telah mengenal diri, mengenal Allah dengan cara yang maknanya berguru, menuntut. Kalau orang dulu ayahnya mengenal diri, mengenal Allah, dia anak tu menuntut pada ayah. Ataupun ayah tu tak mampu, ayah tu serahkan kepada orang yang tahu kenal diri, kenal Allah, dia hantarkan terus. Itu dulu dia bagi hantar. Kalau orang dulu zaman sebelum merdeka dulu, dia hantarkan anak-anak dia tu untuk belajar ni dulu. Mengenal diri, mengenal Allah. Baru dilanjutkan kepada ilmu apa tak kira lah anak aku. Yang penting anak aku dah kenal diri, kenal Allah, aku lega. Maknanya dia dah akil balik. Akal dia dah sampai mengetahui, faham, sampai iaitu kenal Allah Subhanahu Taala. Itu diutamakan dulu. Tapi kita tidak. Kebanyakan daripada kita ni tidak. Kita utamakan apa? Oh, ni nanti anak aku dah besar, dia ada sijil, dia ada gini, boleh senang cari makan, bercampur gaul manusia, senanglah dia cari rezeki. Dia tak adalah susah hidup dia. Dia ada sijil, dia ada diploma, dia ada master, dia ada PhD. Berjaya anak aku. La haula wala quwata illa billah. Kita telah mengajarkan anak-anak kita melakukan kesyirikan. Sebab kita pun tak tahu kesyirikan tu apa. Maka itulah saya cakap tadi. Tak ada jalan lain lah. Kalau cakap nanti kan banyak kita silapnya. Jadi lebih baik belajarlah. Biar kita tahu sendiri silap kita. Baru kita lihat kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi saya hanya menjelaskan sikit-sikit. Maka pergilah mengaji, mencari guru mursyid masing-masing. Mohonlah kepada Allah di depan Kaabah ke. Kamu dah ada tempat dia melakukan haji di sana. Mohon kepada Allah, jumpakan aku ya Allah dengan pembimbing rohani aku ya Allah. Jujurlah, kita belum jumpa lagi. Kita belum kenal Allah, jujur. Kalau dah kenal diri, kenal Allah, selamat tak apa, alhamdulillah lah. Teruskan, baguslah. Tapi kalau guru tu dah wafat, kita kena cari guru yang lain. Ya, supaya kita dapat bersama-sama mereka. Bukan kita belajar dengan guru mursyid tu, lepas tu dah tahu kita tinggalkan guru mursyid tu sedangkan dia masih hidup. Tak, kita kena, dia macam sahabat, dia belajar dengan Rasulullah guru mursyid. Maknanya dia dah dapat, dia akan bersama dengan Rasulullah, menjadi penolong-penolong Nabi, sama jadi sahabat Nabi. Bukan bila dah belajar ilmu ni jauh pada mursyid. Tak, itu tak betul tu. Itu tak betul. Dia akan jadi penolong mursyid dia. Macam sahabat dia dapat. Dia akan jadi penolong Rasulullah. Kerana itu tandanya dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sama-sama dengan Rasulullah mengajak manusia untuk dapatkan Allah Ta'ala bersama-sama. Bukan tinggalkan. Kalau tinggalkan, aku dah dapat dah. Guru mursyid aku nak belajar. Oh, aku dah dapat dah. Dia meninggal ke, dia tak meninggal, aku janji aku boleh buat sendiri. Itu salah tu. Itu masih keakuan masih ada keakuan diri lagi. Tak selesai tu. Dia belajar dengan guru tu, tak selesai lagi sebenarnya. Tapi kalau selesai, dia akan sampai ke mati dia bersama guru. Guru dah wafat pun, dia tetap mengajak manusia untuk menggantikan. Macam sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi manisnya tadi ya, bila kita dah dapat ni, kita nak orang lain juga dah dapat Allah Ta'ala. Itu cara itu. Tapi kalau kita rasa kita dapat ni, lantaklah orang lain, itu maknanya tak betul lagi kita ni. Kita masih mementingkan diri, keakuan diri. Jadi alhamdulillah ya, sedikit sebanyak pada petang ni alhamdulillah ada tambahan ya, yang terkini yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
kita sama-samalah bawakan dalam kehidupan kita lagi, untuk supaya kehidupan kita ni menjadi mudah ke depan dengan Allah, iaitu bismillah. Mina ke depan tu Allah. Sesaat ni nafas yang naik tu Allah yang menggerak, bukan kita. Jangan rasa ke depan sesaat ni kita boleh hadapi dengan ilmu kita. Tak. Yang boleh kita hadapi ke depan ni adalah Allah yang ke depan, bukan kita. Dan sebelum ni juga Allah juga dia yang mengatur kita, bukan kita. Dia yang tahu mengatur kita. Tetap juga berapa banyak pun ilmu yang kita dapat, tetap juga kita tahu, tetap engkau juga yang tahu atur diriku ya Allah. Bukan kepandaian aku, bukan aku punya ilmu, tak ada. Itu semua tolak tepi. Sebab tu kita dah tak pakai dah. Walaupun sebab tu itu, tapi kita tak pakai sebab tu. Sebab kita tahu Allah dah atur begitu. Kita nampak. Bukan sebab menyebab, tapi Allah dah atur tu gini. Kita nampak gitu dah. Tapi bagi orang yang tak belajar, dia akan sebab ni lah kau, sebab ni dia boleh menilai kita ni dengan tapi bagi kita tetap juga dia bukan sebab menyebab tu tadi. Tapi Allah dah atur aku jumpa orang ni, jumpa mursyid ni, jumpa orang ni, belajar di sini. Itu semua bukan sebab menyebab, tapi Allah dah susun cerita-cerita. Tetap mengesahkan Allah, tak lari tajuk juga. Ya, saya rasa cukup sampai sini. Alhamdulillah. Kita minta pencerahan daripada Mak Lang dan dengan Syekh Latif, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, pemerintah pencipta meliputi segala alam ini. Bersyukur banyak di atas rahmat, di atas kurniaan, di atas hidayah, taufik, inayah yang Allah SWT kurniakan kepada kita, yang benar dengan rahmatnya kita dapat lagi bersama-sama di dalam majlis talk kenal diri, kenal Allah SWT. Majlis talk kita nak buang keakuan diri dengan kalimah tauhid, kalimah thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ustaz tekankan tadi ni, kita nak kena duduk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak meyakini bahawa setiap sesuatu tidak ada daya dan upaya daripada kita, tapi semuanya kita letakkan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan, dikelilingan segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada daya, tak ada upaya, tak ada penglihatan, tak ada pendengaran, tak ada kekuatan kudrat dan sebagainya, kecuali kudratullah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, sebagaimana Ustaz kata tadi, masya-Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyeru, mengajak, mendakwah, dan Allah SWT dah hantar akan tempat yang paling teruk sekali lah, iaitu di kota Mekah selama 13 tahun, mengajak manusia mentauhidkan Allah SWT, mengesahkan Allah SWT, kenal diri dan kenal Allah SWT, dan buang keakuan diri. Itu memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu, keakuan diri itu buang, tanggalkan dan tinggalkan. Yang mana kaum umat yang begitu jahil sekali, jahiliah sekali, akhirnya menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairum ummatin ukhrijat linnas. Jadi umat yang terbaik itulah Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW menyuruh, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, kamu ucapkanlah, bukan saja berzikir, qulu, ucapkan, mengamaliyahkan la ilaha illallah ini. Itu kita nafikan, kita tak ada apa, nafikan keakuan diri kita, dan kita isbatkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita masukkan ma'rifatullah ini, haqqul yaqin ini, maka alhamdulillah, insya-Allah. Dan kita berdoa lagi
supaya kita Allah SWT pertemukan dengan guru mursyid, alhamdulillah yang sedia ada, alhamdulillah, supaya Allah Taala kekalkan, temukan lagi sehingga Allah ke akhir kalam kita dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini kita dipertemukan bagi menyatakan penceritaan Allah Subhanahu wa taala, tak lain menyatakan diri dia yang esa, diri dia yang agung, diri dia yang maha berkuasa. Itulah yang sebenar-benarnya. Apabila kita menyebut sebegini, sebenarnya saya memerhatikan dari dalam diri saya bahawa apa yang kita sebutkan ini dan apa yang telah diungkapkan tentang kebesaran Allah, sebab apa kita sebut ini? Sebab kita dah lama meninggalkan benda ni. Perkara yang dikatakan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala ni, pelajari pengajian yang dikatakan pengajian kenal diri, kenal Allah, sebenarnya ditinggalkan lama oleh saya sendiri. Itu yang nak dikatakan kita nak kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana 4000 tahun dahulu kita berada di alam roh, kita sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada keakuan diri kita. Itu sebenarnya. Jadi kita kalau cikgu-cikgu kita, ustazah-ustazah kita, ustaz-ustaz kita yang dahulu menceritakan tentang yang dikatakan Yahudi cocok kita daripada belakang. Dululah ustaz saya cerita, ustazah saya cerita. Jadi apa maksud dia? Maksudnya kita tak tahu dulu kan, saya sendirilah, saya tak tahu maksud dia apa dia. Tapi maksudnya cocok daripada belakang tu. Dia menggunakan TV dan sebagainya. Mana-manalah TV, handphone dan sebagainya. Kalau dulu TV apa tu macam-macam lah. Jadi apa bila kita diberi yang dikatakan pengajian difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kefahaman kita pun, tapi kefahaman dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka alhamdulillah kesedaran yang berlaku iaitu dah lama sebenarnya Yahudi memainkan peranannya. Dia memang ada hasad pun dengan orang Islam, memang dia ada hasad pun dengan kita. Tapi kita yang nak kena bertindak sebenarnya. Itu memang dah skrip yang Allah Ta'ala letakkan. Pasti Allah Ta'ala letak dah, memang dia ada hasad dengki. Sampai sekarang pun memang ada lagi. Memang ada lagi. Tapi kita tak boleh nak mengikut yang dikatakan kalau kita mengikut dia sampai ke lubang biawak pun hancur kita, gelap kita nanti. Jadi alhamdulillah di atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dikatakan rahmatan lil alamin, yang Rasulullah wujud, yang Allah Taala wujudkan Rasulullah SAW, yang diperkatakan yang tadi patung-patung tadi tu kan, patung dalaman tadi, kita yang membuat patung-patung tu sebenarnya. Kita yang buat patung-patung tu. Jadi kita bertindaklah apa dia yang dikatakan lebih yang difahamkan lagi, iaitu menafikan, membuang keakuan diri kita. Itu yang penting. Itu boleh selamat insya-Allah. Bila kita dah sebati benda ni, bila dah sebati, dah diberi faham, pasti Allah Ta'ala akan meletakkan wazidnahum huda, petunjuk satu persatu. Kita sabar je lah. Sabar je. Duduk dalam pengajian ni memang kena sabar banyak. Memang syirik saja kita memang. Tapi bersabar. Jadi dan mendengar. Jadi kepada pendengar-pendengar YouTube, menjadi pendengar yang baik. Itu yang sebenarnya. Jadi pendengar yang baik, dia tak faham pun sebenarnya. Pada mulanya dia tak faham pun. Saya bercakap ni atas dasar pengalaman yang diceritakan oleh sahabat saya sendiri. Dia tak faham pun. Aku tak faham apalah, Tip. Macam mana aku nak buat ni, dia tu. Gitu. Jadi sampai satu ketika saya melihat kepada kebesaran Allah, dia cerita kembali kepada saya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih sahabat. Saya cakap saya bukan memberi faham, tapi saya cakap menjadi pendengar yang baik dahulu. Jadi dia ikut
segala nasihat saya lah. Saya bukannya penasihat pun sebenarnya. Tapi itulah yang diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak nasihatkan kawan saya tu, sebab dia bertanya gitu. Sebab dia orang yang nakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan baik saya. Jadi itulah yang sebenarnya kita melihat daripada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi pendengar yang baik dahulu. Sami'na, barulah yang dikatakan mendapat ketaatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti yang diperkatakan tadi, carilah mursyid arif billah. Kita ni kalau tak ada mursyid arif billah, letaklah macam mana pun. Contoh kita nak letak macam-macam lah. Penempatan apa, kubu kuat ke apa ke, contohlah kubu kuat ke nak apa, menjadikan sesuatu penempatan tu untuk kita sama-sama bersama-sama dengan jemaah dan sebagainya, tanpa ada guru mursyid, itu mengikut yang saya melihat, pasti dia akan tergelincir. Tak ada guru mursyid tergelincir hidup dia. Betul. Jadi itu yang sebenarnya guru mursyid tu yang Rasulullah sendiri beritahu. Rasulullah beritahu bahawasanya ada di zaman kamu pengganti aku, warisatul anbiya, pewaris nabi, untuk nak mengajar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak nafikan keakuan diri kita, macam mana kita nak berkehidupan. Rasulullah dah nampak dah 1400 tahun dahulu keadaan umat di sekarang ni. Sampai inilah kita lah. Jadi dia dihantarkan pembimbing rohani. Ada tingkatan-tingkatan yang Allah Ta'ala letakkan, ada aturan yang Allah Ta'ala letakkan, seperti yang diperkatakan tadi, bukan disebabkan asbab atau sebab, tapi yang dikatakan susunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya susunan itulah yang kita nampak Allah dahulu, dia yang letakkan. Kita tak cakap pun dia dah letak dulu dah sebenarnya. Itu sebenarnya melihat kepada Allah Ta'ala dahulu. Ini yang ditutup sebenarnya. Ini yang ditutup melalui pendidikan, melalui kesihatan, WHO kan. Contohlah itu salah satu tu. Dia nak tutup sistem-sistem yang ada dalam kehidupan kita, sistem bank, sistem apa semua. Kalau sistem pendidikan apatah lagi menutupi benda ni yang menyatakan Allah dahulu ni. Kalau kita nak cakap kita ni ada kereta, memandu kereta sekarang ni, kan, kita tak ada nyatakan pun Allah Ta'ala yang bawa kita, subhanallazi asra bi 'abdihi. Tak ada rasakan Allah Ta'ala yang menggerakkan. Kita rasa kita juga. Itu dia. Itu yang kita nak mainkan, bukan mainkan, kita nak mainkan peranan, maknanya mainkan peranan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak ceritakan kepada keluarga kita, saya seru semua, terutama ibu dan bapa. Bangkitlah wahai bapa. Kalau lelaki ni, bangkitlah wahai bapa-bapa semua. Sahabat-sahabat saya, bapa-bapa yang ada dekat dunia ni, kan, bangkitlah. Kita kena kenal diri, kenal Allah. Tak kiralah. Tapi itu yang sebenarnya. Kita kena bangkit, cari pembimbing rohani yang katakan mana-mana tempat. Kalau dikatakan tempat mana-mana pun memang mustajab doa, mana-mana tempat. Jadi mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun diperlihatkan lagi. Ni nak ceritanya. Seorang sahabat saya yang mulia, tak ada nombor telefon apa pun. Dia dengar ni, kenal diri, kenal Allah ni. Tak ada saya share ke apa, tak ada. Dia cari sendiri. Dan dia cari sendiri pembimbing rohani itu dan berjumpa di hadapan sesuatu majlis. Itu. Bukan ada nombor telefon apa, tak ada. Dan kalau ada nombor telefon tu pun daripada Allah juga. Kan, tak kira lah dia daripada apa? Dia daripada Melaka datang ke Perlis ke, contohlah, kan. Tapi kita nampak perbuatan bukan asbab, tapi susunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebenarnya. Kita tak nampak yang lain. Dia dulu. Itu yang kita nak letakkan nombor satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang dikatakan Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kita ni mengikuti fattabi'uni, kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia inilah yang diajarkan. Jangan merasai ada keakuan diri. Kita nampak kebesaran Allah pun, kita nampak kebesaran keagungan Allah, kita tak rasa kita. Kita nampak perbuatan kita, tapi kita tak rasa kita. Semua rasa dia. Kalau anak buah saya main tomoy, tinju ke dan sebagainya, dia tak rasa tumbukan tu daripada
diri dia. Tu dia merasai inilah kudratullah. Tumbuhkan daripada kudratullah, bukan dia. Tu lagi bertambah lagi. Kejayaan seseorang pemain atlet sukan sebegitu kan. Mana-mana semua atlet sukan ke siapa ke, kalau anak buah saya dia seorang pemain tinju kan. Itulah tak merasakan gerak daripada. Jadi saya pun bercakap dengan dia, didiklah anak buah macam tu. Ajarkan kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa kita, jangan rasa gerak kita, jangan rasa tu semua. Nanti akan dapat wazidnahum huda, petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dari sisi kefahaman, dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sekian saja pada petang ni. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli alaihi wasallam. Apa yang diucapkan oleh sahabat-sahabat teman-teman kita tadi, Pak Lang, Syekh Latif adalah daripada Khatib Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi, yang tak lain mengajakkan kita sama-sama kita mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan dirinya sendiri. Dan juga kalimat mereka itu adalah tak ada kepentingan apa, demi untuk kasih sayang. Inilah kasih sayang yang sebenar, yang betul-betul nak sama-sama kita dapat Allah. Orang yang mengajak, Allah Ta'ala kata yang mengajakkan kepada aku, itulah sebaik-baik orang, sebaik-baik perkataan. Maka tu Rasulullah SAW adalah sebaik-baik perkataannya, sebaik-baik manusia. Sampai Allah kata, sebab apa? Dia mengajak supaya manusia tu dapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan saja Islam ke tak Islam ke, tetap rahmatan lil, dia nak ngajak supaya dapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hilang keakuan diri. Bila ditanya oleh sahabat-sahabat ataupun orang-orang yang hebat-hebat di zaman Imam Junaid Al-Baghdadi, ditanyai. Jadi banyak orang-orang wali-wali Allah zaman tu tanya pada macam-macam orang, apa itu tasawuf? Dari macam-macam, tasawuf ni gini-gini kesucian. Tapi Imam Junaid Al-Baghdadi, salah satu daripada guru besar tasawuf kita semua, apa jawapan dia? Dia kata, bila al-haq Allah SWT benar mematikan kamu, kemudian dia hidupkan kamu kembali dengan dia, dan kamu rasakan dia aja yang hidup setelah dimatikan al-haq oleh al-haq kepada kamu, maka itulah tasawuf kamu bermula. Inilah tingkat orang hawasul hawas, orang pilihan Allah. Jadi tak lari daripada tajuk, tetap la ilaha illallah, matikan diri sebelum datang mati, dan kita minta Allah matikan kita sebelum mati itu sampai. Itu Rasulullah SAW kata, matikan diri sebelum datang mati yang sebenar. Itu Rasulullah menyuruh kita begitu. Jadi kita banyak lupa bahawa kalimat tu tak lain daripada kalimat syahadat. Syahadataini juga tu, dua kalimat syahadat. Jadi kita diminta la tu, la betul-betul tak ada, ni la kita masih ada. Kita membohongi diri kita, tidak jujur. Sedangkan Imam Junaid dah bagi, kalau betul kau punya tasawuf, engkau ni al-haq mematikan kau, al-haq Allah Ta'ala yang mematikan kau, kemudian dihidupkan kau balik, engkau tak rasa engkau ini hidup. Baru betul. Barulah kehidupan kau akan tahu. Setiap kau berjalan, bercakap, semua bukan kau dah. Lah, tak ada dah. Tapi kalau selagi engkau tak mati, al-haq tak mematikan kau, maka engkau masih lagi belum sampai tasawuf yang sebenar-benar tasawuf. Jadi kita tak lari tajuk. Tu pasal saya cakap tadi, selagi ada dalam hati kita tak jujur, ada sesuatu sikit lagi kecintaan kita pada dunia, keinginan hawa nafsu kita masih ada sikit lagi, maka kita belum lagi. Nak sampai betul-betul tak ada, baru Allah Ta'ala sentak mematikan, baru Allah hidupkan balik, baru kita rasa kita tak punya hidup. Yang hidup hanya Allah dalam kehidupan kita. Itu rahsia, salah satu rahsia yang dibukakan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, kerana dia mengalami mati sebelum mati.
Macam mana cara dia mati sebelum mati, itu mengikut ukuran yang dia dapat. Tak semestinya dia gali dalam tanah hidup-hidup macam Sunan Kalijogo. Tak semestinya begitu. Tak sama Allah Ta'ala nak mematikan seseorang sebelum mati. Itu ikut cara macam mana Allah Ta'ala nak bagi. Tapi yang mustahaknya dia akan merasai mati yang betul-betul tu memang dirasakan. Tu memang bukan main-main punya. Tak apa, aku mati lagi ni, aku hidup balik. Tak. Dia dah memang datang tu rasa mati, memang dah selamat tinggal. Memang selamat tinggal, takkan akan hidup lagi. Memang dah. Tapi Allah hidupkan balik, baru dia rasa dia bukan hidup yang ada. Itu yang kita nak. Bukan main-main mati main-main. Tak. Ini bukan perkara yang kita kata alah boleh dia mati. Tak. Dia mengalami mati yang betul-betul mati. Sakit yang betul-betul sakit. Dibawa ke alam kubur, macam-macam dia bawa. Dibawa dalam betul-betul roh dia ke mana. Macam Rasulullah dibawa Mi'raj, dibawa gini, dibawa jalan apa, semua dia dah tahu dah. Sampailah sekali dia dengan Allah tak terhijab. Ibarat gitulah. Bila mati tu tadi dia kembali kepada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang maksudnya tadi. Tapi kita tak faham. Sesungguhnya masih lagi kita solat dalam keadaan kita merasakan kita hidup. Maka tak selesailah kita mendapat khusyuk wa tawaduk dalam solat. Sebab masih lagi dalam solat lagi kita tak mengucapkan selamat tinggal. Semua harta ke, anak isteri ke, kita tak bersedia selamat tinggal dan kita tak akan kembali lagi. Kita tak melakukan teknik ataupun sistem yang dibawa oleh Nabi SAW. Bila dia beribadah, dia dah tak rasa selamat, dia dah tak rasa seolah-olah dia dah tak ada, dia dah ucap selamat tinggal semua. Tapi kita masih lagi terbayang-bayang dalam ni, itu makna menunjukkan kita masih belum lagi solat yang betul-betul khusyuk. Solat kita tu solat munafik ataupun solat orang yang dalam kecelakaan atau kerugian, kata Allah. Bukan saya cakap bukan maknanya kita kau macam tu tak payah solat lah saja. Bukan saya cakap, Allah cakap. Allah tak bagi engkau lalai lah maknanya. Jadi buat tapi perbaiki. Jangan dibiarkan berpuluh tahun solat kita masih lagi solat yang jenis solat yang tadika. Solat yang daripada dulu kita belajar itu juga kita bawa. Kita tak pertingkatkan, tak khususkan solat kita. Solat aja kita rosak, semua rosak. Rosak semua. Supaya juga dengan akidah kita, bila tak kenal, kita tak faham, kita la ilaha illallah, tak ditalkinkan oleh guru mursyid, kita tak faham macam mana nak talkinkan kita. Kita tak talkin depan hadapan guru, dan guru tadi menghadirkan betul-betul Allah SWT dan menyaksikan betul-betul, baru dia suruh kau talkin, baru semua engkau diijazahkan. Tapi kau tak faham, kau ingat la ilallah pun nak ijazah kan? Kau tak faham. Tak faham. Dia nak bagi keyakinan. Dia nak bagi penjelasan untuk kamu menyebut tu dengan meyakini, bukan menyebut aja. Maka tu perlu ditalkin. Maka itu kita solat pun kita kena ada. Kena tahu juga. Nabi SAW mentalkin Sayyidina Ali. Dia suruh Sayyidina Ali ambil wuduk. Pejamkan mata sama-sama. La ilaha. Rasulullah bagi motivasi sikit ataupun bagi tahu la ilaha illallah tu apa. Dia ceritakan dulu. Cerita dulu baik. Dah faham? Hilang kan? Tak ada kan? Tak usah rasa. Rasa pun tak ada semua. Tutup mata betul-betul, sama-sama dengan aku nak bawa kau. Gitu. Sayyidina Ali berguru mursyid dengan Rasulullah, la ilaha illallah aja. Jangan kita ingat perkara ni mana ada hadis Nabi. Janganlah kita mudah-mudah. Semuanya, apa pun semua daripada Rasulullah lah gudang ilmu dia. Jangan mudah-mudah kita cakap. Dan ilmu yang ada pada Rasulullah ni ibarat air lautan. Dijadikan dakwah tak habis ada lagi ada. Semuanya Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lautan tak bertepi ilmu Rasulullah. Pintunya adalah Sayyidina Ali. Kerana Sayyidina Ali dapat ditalkinkan dengan la ilaha illallah dan dibagi tahu. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar, dia mendapatkan tu keyakinan menerusi tanpa ada menggunakan suara. So Sayyidina Abu Bakar ditalkinkan Nabi menerusi, jangan kau takut, Allah tu dekat.
Gitu cara Abu Bakar dapat. Dan Sayyidina Ali dapat gini. Dan sahabat banyak lagi. Dan kita harus mengikuti cara yang Rasulullah bagi bermacam-macam cara tu. Yang penting daripada pintu gudang dia, daripada Ali dan juga Rasulullah SAW atau sahabat-sahabat lain-lain. Tu tadi ya. Jadi jangan kita anggap benda ni tak penting. Ini paling penting sekali. Untuk menentukan kita ni tadi selamat atau tak selamat berada dalam benteng keamanan Allah. Inilah ilaha illallah. Harus faham. Nak bagi faham ni Allah titipkan mursyid. Dia akan jelaskan dulu, bukan terus sebut aja. Dia akan jelaskan dulu kepahaman apa itu tadi la ilaha illallah. Bila faham baru dia talqinkan, baru dia maknanya kita terus ambil tu tanpa kita sebut tu, tanpa kita tidak tahu apa benda kita sebut. Jadi bila kita ada mursyid, maka kita tahu apa yang kita sebut, kita mengimani. Beruntung kita. Ya, jadi jangan kita lepaskan peluang yang masih kita hidup ni. Carilah pembimbing rohani ataupun wali-wali Allah tu. Pembimbing rohani ni dia taraf dia tu wali-wali Allah kerana mereka dah tak ada keakuan diri. Sentiasa karamah tu kemuliaan Allah, wajah ni dimuliakan oleh Allah. Kerana dah tak ada keakuan diri. Wajah ni dimuliakan oleh Allah. Tempat Allah Ta'ala nak menjadikan kiblat Allah Ta'ala untuk Allah tajalikan kekuasaan aku pada orang yang tak ada rasa keakuan suci. Aku turunkan kiblatku tadi adalah tempat, iaitu yang tempat tu diizinkan oleh Allah untuk mengingati adalah orang-orang yang tak ada keakuan diri. Maka dalam diri itu aku izinkan untuk mengingati aku. Azinallahu antur fa'a wa yuzkara fi hasmu. Aku izinkan. Azinallahu antur fa'a. Tapi kalau orang yang hati dia gelap zulumat, maka macam mana Allah nak turunkan? Jadi itulah pahamannya situ, supaya kita duduk di situ ya. Ini satu keberuntungan. Masih ada peluang kita hidup, cepat cari. Banyak nanti Allah tunjukkan mana mursyid-mursyid, mana yang Allah Ta'ala tunjukkan pada kita tu, hati kita terpaut, itu kita pergi duduk dengan dia sampai ke mati dengan dia, bersama dengan dia. Jadi dah penolong-penolong dia. Jangan dah dapat pula tinggalkan dia. Jadi penolong-penolong, pembantu dia. Macam-macam cara kita boleh bantu. Tak mestinya kita jadi kaya nak bantu dia. Kita ada duit sikit, kita boleh bagi penyapu lidi lah kita bagi. Kita ada apa pun, sikit kita bantu. Bukan saja bantu tengok aja, bantu apa yang kita mampu. Takkan 10% pun kita tak mampu. Bagi 10% pun. Sebenarnya dia bukan nak duit kita, tapi dia nak tengok kita bantu tak bantu. Itu akan naikkan lagi kedekatan kita, qurab kita dengan, muqarrabin kita dengan Allah Subhanahu Taala. Bersama sahabat-sahabat setelah dapat ni, bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ruhamau bainahum. Berkasih sayang bersama-sama tu kasih sayang. Hidup dengan guru mursyid tu berkasih sayang. Dari kesari bertambah kasih sayang dengan guru, bertambah cinta dengan guru. Bercinta dengan guru tu bercinta dengan Allah Subhanahu. Bercinta dengan mursyid tu bercinta dengan Allah tu taraf dia. Bercinta dengan Nabi tu bercintalah dengan Allah juga cinta. Itulah sambungannya. Beruntunglah kita. Beruntung kita ni tadi. Alhamdulillah mendapatkan mursyid itu, insya-Allah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Terima kasih banyak perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina